بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sekali lagi kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, tuan-tuan. Bagi menyambung pengajian kitab kita, insya-Allah malam ini kita akan sambung kitab adab menuntut ilmu ataupun kita panggil ta'lin muta'allin fi tariqat ta'allum, etika menuntut ilmu syariat. Jadi nak menuntut ilmu ataupun nak dapat ilmu syariat ini, dia ada beberapa adab, beberapa panduan, beberapa protokol yang mesti kita ikut. Tajuk yang pertama, tuan-tuan, kita bincang iaitu pemilihan ilmu syarak. Ini tajuk yang pertama. Kita masih lagi berada dalam tajuk yang pertama, pemilihan ilmu yang mesti kita dahulukan sebelum daripada belajar ilmu-ilmu lain. Tajuk yang kedua boleh kita akan bincang cara ataupun niat belajar. Itu paling penting, tuan-tuan. Setiap kita berada dalam majlis ilmu kena ada niat. Itu tajuk yang kedua kita akan belajar. Malam ini kita akan sambung kepentingan belajar ilmu fiqh. Kita dah tahu 3 bidang ilmu utama yang mesti kita dahulukan. Yang pertamanya ilmu akidah, itu dipanggil pemilihan ilmu yang mesti kita dahulukan. Ilmu yang keduanya ilmu syariat, ilmu fiqh, dan ilmu yang ketiga yang kita mesti bereskan, mesti settlekan, iaitu ilmu tasawuf. Yang tuan-tuan belajar penawar bagi hati. Itu asas kepada ilmu tasawuf. Baik, kepentingan belajar ilmu fiqh. Kita dah tahu pemilihan ilmu dan kita nak selesaikan pendetailan kepada syair ataupun puisi yang digubah oleh Al-Iman Muhammad bin Hasan, tokoh besar di dalam mazhab Al-Iman Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan belajarlah, sambung muka surat kitab saya ni dia lain sikit, tuan-tuan. Dalam muka surat kitab saya muka surat 5. Ini kitab klasik sikit yang saya ni. Yang saya ni betul-betul kitab kuning. Kitab tua dulu nama dia kitab kuning. Sebab apa dia panggil kitab kuning? Kitab kuning ni merujuk pada kitab klasik, kitab tua, kitab turas. Kerana ada beberapa sebab dinamakan kuning. Pertamanya kertas kuning. Sekarang ni kertas putih tapi nama kitab kuning juga. Itu dia ada beberapa sebab nama kuning. Kuning ni, tuan-tuan, dia merujuk kepada kitab lama. Bukan kitab tu lama tapi ilmu tu. Sekarang dah dicetak baru. Kitab baru tetapi sistem dan gaya bahasa dan ilmu lama. Tu dia panggil kitab kuning. Kalau orang dulu ni kitab kuning ni warna dia kuning. Memang dia nama kitab kuning betul, warna dia kuning. Kalau putih pun jadi kuning, tuan-tuan. Sebab apa? Hari-hari dia kilik, letak bawah ketiak. Sayang kuning kitab dia. Ini warna kuning macam ni, tuan-tuan. Ini kitab lama ni, kitab kuning. Dia bukan yellow macam kuning tu. Inilah maksud dia kuning. Seakan-akan kuning. Kepentingan ilmu fiqh, tuan-tuan. Ilmu fiqh ni ilmu syariat. Dan belajar olehmu, ini perintah. Dan belajar olehmu. Dan hendaklah kamu belajar
Dan menuntut olehmu, sama tuan-tuan, dan tu dia panggil ataf tafsir. Dam ni dia panggil nak mentafsirkan belajar. Mana belajar ni menuntut, yani mencari olehmu akan ilmu fiqh. Cari itu ilmu mana yang diperintah oleh syarak? Cari ilmu fiqh. Cari olehmu ilmu fiqh. Kenapa syariat ataupun syariat kita menuntut, memerintah, mengarahkan kita supaya mencari ilmu fiqh, ilmu syariat, ilmu usuluddin dah settle, ini ilmu fiqh. Kerana bahawasanya ilmu fiqh itu ialah sebaik-baik ilmu yang memimpin kita, yang memandu kita. Ini poin yang pertama. Dan menarikkan kita, membimbing. Menarik mana membimbing, sama tuan-tuan. Dam tu sama, memandu dan membimbing sama. Menarik, yakni memandu dan menarik, membimbing kepada sekalian perkara kebajikan. Kebajikan, yakni kebaikan. Baik, poin yang pertama ni tuan-tuan, kepentingan ilmu fiqh yang pertama, ulama menyatakan ilmu fiqh ini ilmu yang memandu kita, ilmu yang membimbing kita untuk melakukan segala bentuk kebajikan di sisi syariat. Kata kunci dia tuan-tuan, perlu kita ingat, kebaikan di sisi syariat, bukan kebaikan di sisi kita. Kadang-kadang kita anggap baik benda itu, tetapi syariatnya masih belum menganggap baik. Ini berbeza. Sisi pandang kita dengan sisi pandang syariat dia berbeza. Terkadang kita dah anggap benda tu baik, tetapi di sisi syariat masih belum dianggap baik. Kenapa masih belum dianggap baik? Kerana tidak menepati tata cara dan panduan yang jelas di sisi syariat. Simpelnya tuan-tuan, selalu kita sebut salam. Itu paling simpel lah. Salam ini kadang-kadang orang menyangka bahawa baik bertemu dengan orang, bagilah salam, Assalamualaikum. Bagi dia dah elok, dah baik. Tetapi sebenarnya kalau suluh sisi ataupun angle syarak, maka tidak dianggap baik, bahkan haram. Kenapa jadi haram tuan-tuan? Kerana formula dia dalam isu ibadat dan muamalat sama formula dia. Kullu ibadatin fasidatin haramun. Tiap-tiap ibadat yang haram tidak menepati panduan syarak, tiap-tiap ibadat yang fasid, yang rosak, yang tidak bertepatan dengan panduan syarak, haramun, maka hukumnya haram. Tu kita kata bagi kita baik, tetapi bagi syarak masih belum baik. Sebab itulah tuan-tuan, poin yang pertama, kepentingan yang pertama ini, ilmu fiqh menjadikan kita, memandu kita ataupun merupakan panduan asas kepada kita untuk melakukan segala bentuk kebajikan. Apa dia kebajikan tuan-tuan? Perkara ibadat ataupun muamalat yang menghasilkan pahala. Itu dipanggil kebajikan. Kalau kita dengar kebajikan dan kebaikan di sisi agama tuan-tuan, mudah sahaja dia punya kata kunci. Nak dinamakan kebaikan dan kebajikan itu, mesti perkara yang ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Tiap-tiap perkara yang ada pahala di sisi Allah Ta'ala, dia anggap benda itu kebajikan dan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Tetapi kalau kebaikan di sisi kita tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala, masih belum dianggap baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia punya poin yang pertama. Sebab itu kalaulah kita nak buat apa pun tuan-tuan ibadat, maka mesti jadikan ilmu fiqh panduan asas. Tata cara mesti kita tengok ilmu fiqh. Cara nak bagi salam macam mana, cara nak kirim salam macam mana, cara nak jawab salam macam mana. Itu mesti refer kepada modul, ada bukan sub topik, ada topik yang jelas, yang khas, bukan topik yang kecil tapi topik yang besar, iaitu hukum memberi salam, menjawab salam dan mengirim salam. Ada 3 hukum. Hukum memberi salam, hukum menjawab salam, dan hukum mengirim salam. Dibincang di dalam kitab besar, tetapi dah pupus dan dah hilang, tidak lagi dibaca modul itu. Maka apabila kita tinggalkan panduan fiqh,
kita tinggalkan modul fiqh, kita tinggalkan ilmu fiqh, kesannya tuan-tuan, kita tidak mampu untuk menjadikan kebaikan, tidak mampu nak melakukan kebaikan di sisi Allah Ta'ala, walaupun kita anggap benda tu baik. Maka kita yang tahu ni tuan-tuan, kita kena beramal balik, kena menegakkan balik hukum salam. Orang beri salam dah banyak tak betul, orang kirim salam dah banyak tak betul, maka kena perbetulkan balik. Beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lengkap makhraj salam, syaddah salam dan huruf salam. Jangan tinggalkan alif lam. Cuma di luar sembahyang ini kita boleh dimaafkan ataupun dikira salam walaupun tidak menambah alif lam. Boleh, cuma ada cara dia. Apabila kita buang alif lam, maka kena ada dhammah di belakang. Salamun alaikum. Kalau kita tak nak alif lam kan dia, boleh di luar daripada sembahyang. Contoh tuan-tuan tak nak sebut Assalamualaikum, tuan-tuan boleh sebut Salamun alaikum ya Tuan Haji. Boleh. Dalam kita dah sebut beberapa versi tuan-tuan sebelum daripada ni. Itu versi umum, Assalamualaikum. Yang kedua, Salamun alaikum, itu umum. Ada versi yang khas, kita boleh tukarkan kata ganti nama itu. Kita jangan gunakan plural, kita boleh guna direct kepada dia. Assalamu ala Tuan Haji, boleh. Kita tak nak guna kata ganti nama, kita terus kepada nama dia. Assalamualaikum itu plural, jamak kita tukarkan kepada nama dia terus, tak perlu kata ganti nama. Assalamu ala Tuan Haji, Assalamu alal Bilal, Assalamu alal Imam, boleh. Wajib dia jawab, kerana tu dinamakan salam. Alif lam sim lam alif mim dah ada. Alif ain lam ya kaf, alaika, Assalamu alaika. Yang kedua, Assalamu alaika. Ini versi ketiga. Yang kedua tadi kita direct guna nama dia. Yang ketiga, versi ketiga kita tak guna nama dia, kita guna kata ganti nama tapi untuk singular. Assalamu alaika, kamu, khitab terus kepada dia. Sejahtera ke atas kamu. Assalamu alayka ya akhi, Assalamu alayka ya al-fadil. Boleh. Itu tiga versi. Maka dia wajib jawab. Jawab dengan jawapan yang betul, barulah dinamakan salam. Wa alaikumus salam. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullah tu sunat. Baik, itu panduan tuan-tuan. Contoh saja. Last kali kita akan bagi contoh lain. Baik, settle kepentingan yang pertama. Jelas ini paling penting tuan-tuan. InsyaAllah kepentingan pertama, last kali, conclusion nanti kita akan bagi contoh lain. Ini satu contoh salam yang selalu kita buat. Contoh pertama, salam. Kirim pun sama tuan, kirim salam sama. Kirim salam bagi ada salam, qaul mu'tamad. Walaupun ada qaul dhaif, tapi kita tuan-tuan kalau boleh beramal dengan qaul mu'tamad. Apabila kita nak kirim salam kepada orang lain, kirim salam sunat, memberi salam sunat, jawab salam wajib. Maka kirim salam itu tata cara dia mesti ada lafaz salam, mesti ada perkataan salam. Apa dia perkataan salam? Assalamualaikum, assalamu ala sekian-sekian nama dia. Boleh. Contoh dia, kita nak kirim salam kepada kawan kita yang bernama Ahmad. Kita jumpa siapa-siapa, kirim salam kepada kawan kita dengan lafaz Assalamu ala Ahmad. Maka orang yang membawa salam itu dipanggil wakil. Dia dapat pahala wakil. Bukan dia bawa saja tuan-tuan, Allah bayar pahala. Allah bayar dalam bentuk pahala. Bukan saja dia bawa tanpa ada tanpa ada bayaran daripada Allah Ta'ala. Itu panggil orang yang bawa wakil. Orang yang bawa salam itu wakil. Baik, settle. Yang kedua, kepentingan ilmu fiqh yang kedua, dan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Dan ilmu fiqh ini, kenapa perlu kita belajar ilmu fiqh? Kerana ilmu fiqh ini boleh membawa kepada kita takut akan Allah Ta'ala. Maksud takut ni takwa. Ini takwa pun kita kena belajar tuan-tuan. Kita kena tahu makna dia.
Barulah kita boleh implement, kita boleh tahu kita ini takwa ataupun tidak. Kita kena tahu makna dia. Setiap hari Jumaat dia menjadi rukun. Taqwa kepada Allah Ta'ala, taqwa kepada Allah Ta'ala. Tapi kita tak tahu makna apa, sebab itulah dia akan dengar semata-mata dengar tanpa kita orang panggil beramal dengan taqwa. Taqwa ni tuan-tuan menurut ilmu fiqh, apa dia makna taqwa? Kalau perasan tuan-tuan dalam intro kepada khutbah, dia sebut makna taqwa dalam bentuk penterjemahan. Itulah makna sebenarnya. Taqwa ni apa dia? Melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk larangan. Itu dia panggil taqwa. Dalam bahasa Arab, taqwa ini dia beza dengan bahasa syarak. Bahasa Arab taqwa merujuk kepada orang yang takut kepada Allah. Itu bahasa. Makna apa orang yang takut? Dia ni takut kepada Allah, makna apa? Maknanya dia meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala dan dia akan melakukan suruhan Allah Ta'ala. Itu orang panggil takut. Kalaulah banyak perkara yang dia tinggal, orang panggil orang yang tak takut kepada Allah Ta'ala. Benda wajib dia buat dak saja, benda haram dia langgar, benda makruh biasa bagi dia, benda sunat jangan tanya dia, benda wajib pun dia tinggal. Adakah orang ini takut kepada Allah Ta'ala? Maka tidak dinamakan takut kepada Allah. Kerana betul-betul takut kepada Allah, dia akan melaksanakan setiap suruhan. Maka nak tahu macam mana tuan-tuan suruhan, inilah ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini dia menyenaraikan. Kita kena tahu senarai perkara yang wajib. Ada berapa perkara yang wajib dalam bidang ilmunya. Mana ilmu yang wajib untuk kita settlekan. Dalam bidang ibadatnya, bersuci, mana bidang bersuci yang wajib kita settlekan. Dalam bidang salat, mana salat wajib yang kita mesti settlekan. Kena tahu senarai perkara yang wajib untuk kita laksanakan. Yang kedua, kena tahu perkara senarai sunat untuk kita laksanakan. Karena dua-dua ni tuan-tuan dia termasuk dalam khitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin. Dia termasuk dalam arahan perintah Allah Ta'ala dalam bentuk yang wajib dan sunat. Dalam masa yang sama, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dia akan tinggal benda yang haram. Kenapa? Benda haram ni tuan-tuan dipanggil larangan. Kalau betul dia takut kepada Allah, segala larangan dia akan tinggal. Dia akan meninggalkan larangan yang nama haram dan larangan yang nama makruh. Maka nak tinggal macam mana kita tak tahu. Ini penting kepada panduan fiqh. Maka ilmu fiqh tuan-tuan dia membantu kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah dengan menyenaraikan senarai haram yang mesti kita tinggal. Haram bagi sesiapa yang meninggalkan ilmu, 3 bidang ilmu. Terkadang kita tak tahu tuan-tuan. Selagi mana dia tak bereskan 3 bidang ilmu, selagi itulah direkodkan oleh Allah Ta'ala haram, 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 haram. Sampailah dia belajar dan dia faham. Barulah tidak ada dosa ke atas diri dia. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kena tahu. Apa larangan haram? Kena itu sadar. Tidur menghulur kaki ke kiblat tak boleh. Orang tua kita kata dulu tak boleh. Dia tak cakap makruh. Dah hilang dah. Hilang dah hukum ni. Kalau tuan-tuan perasan masa budak-budak, hanya boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Elok tak elok, elok tak elok. Dia macam tu. Jangan hulur kaki ke kiblat. Makruh. Jangan tidur hulur kaki ke kiblat. Tak boleh dia kata. Tak boleh itu maksud ada 2. Tak boleh haram dan tak boleh makruh. Di sini tak boleh ni maksud dia makruh. Jangan kecil sambil berlari, sambil berdiri. Mak kita dah pesan daripada kecil. Apa maksud dia tu? Maksud makruh. Dia tak ceritalah makruh. Sebab tu kita tak kenal makruh ni. Kita hanya kenal boleh tak boleh, boleh tak boleh, tak elok. Elok tak elok tu saja. Banyaklah tangan pun sama juga. Penggunaan tangan, belah kanan sunat, belah kiri makruh. Dia ada tempat, tapi bukan semua. Tak boleh ambil formula umum. Kalau tuan-tuan kencing, kencing ni, kencing berdiri makruh, kita tahu yang tu.
Apabila nak basuh kencing, nak pegang tangan kiri atau tangan kanan, maka sunat kita guna tangan kiri ketika kita pegang zakar kita. Kita tuan-tuan nak kecing kan? Nak kecing, kadang-kadang ada dia kena pegang zakar dia. Minta maaf sebutlah, kena sebutkan benda-benda ni, benda fiqh kena sebut. Kadang-kadang dia tak pegang, tak apalah, yang tak pegang ni kalau pegang. Nak pegang tangan mana? Tangan kiri. Tak sunat pegang tangan kanan. Kalau dia guna tangan kanan, setengah ulama kata makruh. Biasa tempat lain kita sunat guna tangan kanan. Menulis guna tangan kanan. Sunat. Kalau guna tangan kiri, makruh. Dan yang ketiga, poin yang ketiga ataupun kepentingan yang ketiga. Last kali kita akan buat conclusion tuan-tuan. Banyak contoh terakhir. Kita ada janji semalam. Panduan ni dia luas tuan-tuan. Panduan dia luas. Dan ialah ilmu fiqh seadil-adil. Seadil ni mana sebetul-betul daripada segala jenis yang adil. Ilmu fiqh ni ilmu yang paling tepat, paling betul daripada segala jenis yang adil. Kerana bahawasanya kenapa ilmu fiqh ni ilmu yang betul, ilmu syariat yang cantik, yang tepat, kerana bahawasanya ia ilmu fiqh tu ilmu yang menyatakan sekalian syariat. Ilmu fiqh lah tuan-tuan, ilmu yang menjelaskan segala bentuk panduan syariat. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita. Tuan-tuan biasa dengar wahyu. Wahyu tu dia merujuk kepada syariat. Jadi kita nak faham syariat Nabi kita tuan-tuan, dia hanya kena belajar ilmu fiqh. Barulah kita faham tata cara, panduan, pelaksanaan setiap bentuk syariat. Tak kiralah syariat tu nama apa. Nama solat, nama bersuci, nama munakahat, ada nama-nama dia. Dan sekalian hukum. Ilmu fiqh ini ilmu yang menyatakan, menjelaskan sekalian bentuk syariat. Syariat ni panduan ataupun tata cara setiap syariat. Dan sekalian hukum-hukum, segala bentuk hukum tuan-tuan, wajib, sunat, haram, makruh. Itulah ilmu fiqh. Kalau tinggal ilmu fiqh, maka hukum dasar ini akan hilang. Kita tak tahu. Dan sekalian hukum yang tiada ada zalim pada keduanya sekali-kali. Keduanya tu merujuk kepada syariat dan hukum. Merujuk kepada panduan dan hukum. Hukum ni penetapan hukum yang digubal oleh Allah Ta'ala. Yang nama wajib, yang nama sunat, yang nama haram, yang nama makruh. Dan panduan dia. Wajib, hukum. Nak melaksanakan perkara wajib itu, mesti jelas panduan. Kedua-dua ini dijelaskan oleh ilmu fiqh. Hukum pun ilmu fiqh yang jelas. Dan tata cara setiap pelaksanaan hukum juga dijelaskan oleh ilmu fiqh. Dan lagi bahawasanya ilmu fiqh ialah ilmu yang menunjukkan manusia dengan lemah lembutnya. Ilmu fiqh juga menunjukkan, memandu manusia dengan lemah lembutnya kepada jalan itu yang mempersampai dia akan jalan kebajikan, kepada yang dituntuti. Itu bahasa dia tuan-tuan, bahasa aras tinggi. Dan iaitu yang dituntuti. Dituntuti itu yang menjadi objektif ataupun target kita. Ilmu fiqh ini memandu manusia dengan lemah lembut kepada jalan. Jalan mana? Jalan yang mempersampaikan. Sampai ini makna apa tuan-tuan? Sampai ini jalan untuk kita melaksanakan ataupun mencapai setiap perkara yang dituntuti. Maknanya kita nak capai, kita tahu
Tuntut ini diperintah. Kita tahu setiap perintah Allah Ta'ala itu, kita jelas, kita tahu. Perintah wajib, perintah sunat, perintah haram, perintah makruh. Maka jalan ataupun proses ataupun cara nak capai target. Apa target kita? Target kita untuk melaksanakan setiap perintah Allah dengan sempurna, dengan lengkap segala panduan. Maka itu target kita belajar ilmu fiqh. Target kita belajar ilmu fiqh. Maka tuan-tuan, nak realisasikan target kita ini, maka ilmu fiqh yang mengajar kita. Setiap panduan ini, setiap ibadat ini ataupun setiap syariat ini, dia ada panduan. Baik, nak capai, nak boleh kita capai ataupun nak boleh kita buat sesuatu ibadat dengan sempurna itu, maka langkah atau proses dia di mana? Mesti ilmu fiqh. Tak boleh guna ilmu lain. Itu cara dia. Dan juga mencampaikan dengan bahagia yang berkekalan. Dan iaitu kemenangan. Iaitu ni apa dia? Iaitu perkara yang dituntut, perkara yang ditarget. Kita target apa dia? Setiap ibadat ni tuan-tuan, dia panggil hasil ataupun rizak bagi setiap ibadat ini apa dia? Iaitu kebahagiaan, ketenangan dan rahmat yang Allah nak beri kepada kita. Bahasa mudah tuan-tuan, pahala ataupun syurga. Itu bahasa mudah. Maka kita nak capai kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin ini termasuk orang yang bahagia, orang yang cermelan, orang yang termasuk golongan orang-orang yang diberi kemenangan. Apa makna kemenangan tuan-tuan? Kemenangan ini bahasa mudah kita faham, orang yang menang apabila dia dapat title syurga. Itu mudah. Paling simpelnya, orang kemenangan ini merujuk kepada orang yang dapat tiket untuk masuk syurga. Dipanggil orang ini orang yang bahagia di akhirat, orang yang menang di akhirat. Qad aflahal mu'minun. Ini yang target akhir kita. Target akhir orang buat ibadat ni tuan-tuan. Apa saja kebajikan di dunia, kebajikan di akhirat ini, kebaikan di akhirat ini, target dia apa dia? Target dia adalah untuk mendapat kemenangan di akhirat. Bahasa kita tuan-tuan, bahasa mudahnya, untuk dapat pahala, dan pahala itu tiket nak ke syurga. Bahasa paling shortcut tuan-tuan, nak dapat syurga. Itu bahasa paling singkat. Maka nak dapat syurga tuan-tuan, bagi orang yang level biasa, level fiqh, dia akan target syurga. Level orang tasawuf, dia target mardatillah. Dia target nak kepada keredaan Allah Ta'ala. Apabila Allah reda, sudah tentu Allah bagi syurga. Tapi target orang biasa seperti kita, orang fiqh ini, target dia adalah syurga. Itu target akhir dia. Maka jalan nak ke syurga itu, dia kena ada pahala. Maka nak jalan untuk nak jana pahala, mesti melalui ibadat. Ada tugasan kita di dunia. Tugasan itu, job kita itu, yang kita panggil ibadat, yang kita panggil muamalat, yang kita panggil munakahat. Itu tugas kita. Maka kita nak tugas kita ini, nak kena sempurna mengikut panduan. Panduan apa? Panduan fiqh. Panduan syarak. Maka itu penting untuk kita belajar ilmu fiqh. Sebab itulah kata musannif, kata pengarang kitab kita ini, ilmu fiqh ini ilmu yang memandu kita untuk capai target kita. Target akhir apa? Kemenangan. Dan iaitu yang dituntut, perkara yang dituntut, perkara yang dihajat, perkara yang ditarget oleh orang Islam, kemenangan. Dan mencapaikan dengan bahagia yang berkekalan. Sama je tuan-tuan. Dia nak capai bahagia berkekalan. Di mana berkekalan? Syurga. Bahagia di akhirat tuan-tuan, apabila dia capai, dia dapat masuk syurga, maka berkekalan selama-lamanya.
Kerana syurga ini Allah janji tidak akan hancur selama-lamanya. Ialah sampai kepada rahmat Allah dan lemah lembut Allah Ta'ala. Sama, rahmat dengan lemah lembut. Apabila kita dapat rahmat Allah Ta'ala dan lemah lembut Allah Ta'ala, sama. Dan ampuninya Allah Ta'ala dan keampunan Allah Ta'ala. Ini sama semua tuan-tuan. Dan ia ilmu fiqh juga boleh disamakan, disamakan dengan kota yang menahani dan melepaskan yang menuntutinya. Last sekali, dia kata ilmu fiqh juga, kata Ahmad, kata Iman Hasan ni, Muhammad bin Hasan ini, dia kata ilmu fiqh juga boleh disamakan dengan kota yang menahani kota yang menjadi yang menahan daripada apa? Menahan dan melepaskan, yang menuntuti, dan belajarlah habis. Belajarlah tu lain. Dan belajarlah daripada sekalian kesusahan dan bala yang masuk dalam jumlahnya. Jahil. Ini bahasa-bahasa yang tinggi tuan-tuan. Tapi kita bahasa dia ni, kalau bahasa lama terjemah daripada kita Arab, kita bagi dalam bentuk yang mafhum. Mafhum ni bentuk dalam bentuk yang mafhum ni maknanya statement itu kita tak hurai satu persatu. Kita nak statement penuh itu apa poin yang sebenar yang dia nak cerita. Tu. Baik, poin last sekali ni tuan-tuan, dia kata ilmu fiqh boleh diserupakan dengan kota. Kota ini untuk mempertahankan, ni kota. Mempertahankan daripada apa? Mempertahankan dan melepaskan yang menuntutinya. Menuntutinya, menuntut perkara yang menuntuti. Baik. Dan dia ada kaitan lagi tu. Kita baca, kemudian kita akan sekalikan. Dan belajarlah daripada sekalian kesusahan dan bala yang masuk di dalam jumlahnya, jumlah bala. Jahil, takluk bagi melepaskan dan menuntuti. Jahil dengan suruhan Allah Ta'ala dan tegahan-tegahannya, kerana bahawasanya jahil dengan keduanya, suruh dan tegah itu sebesar-besar kesusahan dan bala, seperti baran yang tiada tersembunyi. Kerana bahawasanya satu orang yang pandai. Baik, kerana bahawasanya satu orang pandai ini kita akan sambung lain kali. Ini nak lain. Baik, dia nak cerita apa tuan-tuan dua baris ini? Poinnya dia nak cerita dua baris ini, dia kata ilmu fiqh. Apabila kita tahu ilmu fiqh, kita boleh mengelakkan daripada berlakunya musibah dan bala bencana. Ini penting tuan-tuan. Ini antara ilmu fiqh yang terkadang kita termis. Musibah ni tuan-tuan, bala bencana salah satu faktor penarik. Penarik kepada bala. Dia ada faktor penarik, faktor penolak. Faktor penolak bala banyak tuan-tuan. Faktor penolak bala, turunnya sesuatu kampung, suatu tempat, dia ada faktor penarik bala dan ada faktor penolak bala. Kalau faktor penarik bala tuan-tuan, apa dia? Ini yang disebut, iaitu jahil ilmu fiqh merupakan sebesar-besar musibah, sebesar-besar kesalahan. Bahasa kita musibah. Jahil tentang ilmu fiqh tuan-tuan, jahil tentang tata cara ambil wudu, jahil tentang tata cara mendirikan solat, jahil tentang tata cara ibadat-ibadat lain, merupakan sebesar-besar kesalahan di sisi Allah Ta'ala. Itu dipanggil sebesar-besar musibah. Dan apabila kita meninggalkan perkara wajib tuan-tuan, orang yang melakukan ibadat yang tidak membetuli dengan syariat, seolah-olah dia tidak melakukan ibadat. Orang yang sembahyang tanpa melihat, tanpa berpandukan kepada tata cara fiqh tuan-tuan, tata cara yang jelas, walaupun dia solat 50 tahun, dianggap dia tidak pernah mendirikan sembahyang. Ini penting ilmu fiqh, ilmu tentang mendirikan solat. Walaupun dia mandi wajib,
Berpuluh tahun mandi wajib tuan-tuan, tapi dia tak tahu bagaimana tata cara mandi wajib yang sempurna. Simple saja, ada dua, tapi dua tu pun dia tak perasan. Dia main mandi saja. Tiba-tiba mandi dia tuan-tuan tidak membetuli dengan syariat yang sebenar. Apa impak dia? Implikasi dia? Implikasinya mandi dia tidak diiktiraf oleh syarak. Dia dianggap tidak mandi walaupun 50 tahun dia mandi. Apabila dianggap dia tak mandi wajib tuan-tuan, maksud apa? Maknanya diri dia masih berada dalam hadas. Masuk masjidnya haram. Mendirikan sembahyang tak sah. Maka orang ini tuan-tuan, dia melanggar titah perintah Allah Ta'ala. Apa dia? Dia tidak melaksanakan perintah wajib. Dia melanggar perintah haram. Nampak tak? Ini antara kepentingan ilmu fiqh untuk mengelakkan daripada pelanggaran hukum wajib dan pelanggaran hukum haram. Dan juga tuan-tuan, orang yang meninggal hukum ilmu fiqh, dia merupakan penarik kepada musibah sesuatu tempat itu. Ini bahaya. Sebab itulah orang yang tahu, dia kena bantu. Mengelakkan bala turun. Dia kena bantu. Orang yang ada kuasa satu kampung, ada kuasa yang diberikan. Kalau kuasa dia ini kuasa di masjid, kuasa di surau, guna kuasa dia ini untuk apa tuan-tuan? Untuk menyelamatkan bala daripada diturun oleh Allah Ta'ala. Antara bala di masyarakat jahil ilmu fiqh. Sebab itu tuan-tuan, kita orang ada kuasa, kena guna kuasa kita. Kita pengerusi, kita biro dakwah. Maka apa kuasa yang Allah beri kepada kita? Kuasa kita menyelamatkan kampung kita daripada diturun bala dan musibah. Antara penarik musibah, orang sesuatu tempat itu jahil tentang akidah, tak kenal Allah Ta'ala, dan jahil tentang syariat. Mandi wajib pun tak lepas, basuh kecil pun tak lepas, main basuh saja. Orang tanya basuh kecil ada berapa langkah menurut syariat. Tak tahu, dia kata saya kira basuh saja. Ambil paip, buka paip, basuh. Itu langkah dia. Langkah pertama buka paip, lepas tak ada paip, tak ada paip, hantamlah air apa pun. Dia tak tahu langkah menurut syariat. Jaga-jaga tuan-tuan, ini penarik magnet kepada musibah bala yang diturunkan kepada sesuatu kawasan itu. Dan yang last sekali tuan-tuan, apa dia? Penolak bala. Sesuatu kawasan itu dia ada juga faktor penolak bala. Bala sepatut turun, tapi ada orang-orang seperti ini menyebabkan Allah menangguhkan bala diturunkan. Antara penolak bala tuan-tuan banyak. Antaranya orang tua, binatang, kanak-kanak, anak yatim, dan orang yang seperti tuan-tuan, orang yang menghabiskan masa dia untuk apa dia? Untuk mengetahui dan belajar berkaitan dengan syariat Allah Ta'ala. Inilah majlis-majlis yang menjadi penolak bala daripada turun musibah. Walaupun bala tetap turun, COVID-19 tetap turun, masih kita buat. Tuan-tuan, kita ni kena rehat pula 14 hari tuan-tuan. Ni malam ni last saya. Besok dah dapat mesej besok cuti. Daripada surau-surau di sekitar kajian kita Putrajaya. Kita 14 hari direhatkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan pun mungkin kena bercuti juga. Semua surau bercuti, semua masjid kena tutup. Tok Bila dengar, Tok Iman saja datang. 14 hari tuan-tuan boleh rehat lah, tak datang masjid. Suka juga. Ada orang seronok juga. Baik, last kali tuan-tuan, kita ada titik tadi, kita full stop kat situ. InsyaAllah lain kali saya 2-3 minit saya tuan-tuan, saya ambil masa tuan-tuan oleh kerana malam ni malam terakhir kan, besok kita rehat dah. Saya nak tutup dengan semalam saya janji, iaitu walaupun Abang Haji kita tak ada, tapi kita jawab juga soalan semalam. Soalan semalam tuan-tuan berkisah tentang perbezaan di antara jual beli cash dan jual beli hutan dan hutan. Tuan-tuan, ada 3 benda paling basic dan paling fundamental yang tuan-tuan mesti faham. Kenapa? Kerana implement dia banyak. Sangat praktikal. Apa dia praktikal tuan-tuan? Tuan-tuan akan apply benda ni di kedai makan. Kalau tuan-tuan nak guna boleh. Sekejap lagi saya akan share dengan tuan-tuan macam mana tuan-tuan lepak kedai makan, akak apa yang tuan-tuan nak guna. Kita boleh guna antara 3 benda ni. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, saya nak jelas kepada tuan-tuan 3 benda. Pertamanya jual beli cash, jual beli hutan, dan ketiganya adalah hutan. Beza Jual beli hutan dengan hutan beza. Ini tempat yang keliru orang kita. Bunyi hutan,
Dia ingat hutan. Dah, jual beli hutan. Lain. Hutan lain. Baik. Jual beli cash tuan-tuan. Jual beli cash dengan jual beli hutan. Dia tiga benda ni konsep yang sama. Cuma beza pelaksanaan. Apa konsep yang sama tuan-tuan? Dia termasuk dalam konsep perpindahan milik diri. Kalau pinjam lain. Pinjam dia bukan perpindahan milik diri. Dia perpindahan milik manfaat. Benda tu bukan milik kita. Tetapi kalau jual beli cash, jual beli hutan, berhutan, tiga bentuk, tiga terma ini, tiga akad ini, tiga kontrak ini, sama hukum dia, iaitu termasuk dalam pertukaran barang, pertukaran milik benda. Apabila jual beli cash, tuan-tuan milik benda. Apabila tuan-tuan jual beli hutan, tuan-tuan milik benda. Benda itu menjadi milik tuan-tuan. Apabila tuan-tuan hutan, benda itu menjadi milik tuan-tuan. Settle. Konsep settle. Baik, pelaksanaan. Apa beza tuan-tuan? Dua ni, hutan, apa beza cash dengan hutan dulu? Cash dengan jual beli hutan, bagi beza dua ni dulu. Cash tuan-tuan dengan hutan dibezakan oleh lafaz. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, ini penting. Dia bukan beza pada praktikal, bukan. Bukan beza pada praktis. Kita nampak praktis lambat bayar. Bukan bermakna lambat bayar hutan, tidak. Dibezakan oleh lafaz. Kalau lafaz ijab qabul, tuan-tuan masukkan hutan, maka jadi hutan. Walaupun tuan-tuan 20 minit dah bayar dah. Kerana hutan sekejap saja. Beza. Contoh macam mana kalau jual beli cash? Jual beli cash ni tuan-tuan, kalau tak nyata hutan, auto cash. Walaupun tuan-tuan tak nyata dalam ijab qabul itu tunai, tak nyata. Mana contoh? Saya beli air ini RM2. Saya tak nyata tunai. Saya belilah air ini, kata penjual, saya jual. Dia paling ringkas tuan-tuan, ada dua item. Kita dah belajar skrip ni, dia ada ringkas, dia ada sunat, dia ada ringkas, wajib, ada sunat. Yang paling ringkas, saya jual. Kalau kata saya saja, tak sah. Saya apa? Jual. Lepas. Saya jual. Dia tak sebut barang, dia tak sebut harga, tak sebut tunai. 3 item dia tak sebut. Sah ke tidak? Sah. Saya jual. Apabila dia kata saya jual, dia tak sebut harga, tak sebut tunai, auto tunai. Jadi tunai. Saya kata saya beli. Tak sebut tunai, sah ke tidak? Sah. Kalau dia tak nyatakan tunai tuan-tuan, auto tunai. Kalau dia nyata tunai, lagilah tunai. Baik, settle. Macam mana pula kalau nak jadikan praktis itu, nak jadikan hutan? Baik, sebelum tu tuan-tuan, sebelum hutan, tunai. Adakah apabila kita kata saya jual air ini RM2, tak kata tunai, jadi tunai? Saya kata saya beli air ini dengan harga yang tersebut, saya tak cakap tunai. Jadi tunai? Ya, jadi tunai. Apabila jadi tunai tuan-tuan, hukum dia menjadi tanggungjawab saya, pembeli, untuk membayar segera. Adakah wajib segera? Ini penting tuan-tuan. Wajib segera atau tidak? Ini kena tengok. Kalau dia minta, wajib segera. Tetapi kalau dia tak minta, tak menjadi kewajipan untuk segerakan, bahkan menjadi tanggungjawab untuk bayar. Lain tu tuan-tuan. Tanggungjawab bayar segera. Kalau dia minta, segera cash kena bagi. Kalau dia tak minta, sunat segerakan. Contoh, saya kata saya beli, saya pun ambil. Saya ambil tuan-tuan, bayar tak lagi? Tak bayar lagi. Jadi tunai ke tidak? Tunai. Saya buat keluar, masuk dalam saya buat keluar. Dia pun tak minta. Tambah ada saya nak cakap direct dengan dia boleh, ataupun saya tak cakap boleh. Contoh, saya tak cakap. Saya ambil air ni buat masuk, naik kenderaan, naik motor saya buat balik. Dia senyap, tak cakap apa. Dia kata curi dah, dia tak cakap curi pun. Dah jual dah, curi apa? Jual beli dah. Saya balik sampai parking kat rumah, saya ambil duit di rumah, saya pergi balik. Setengah jam tuan-tuan. Ataupun paling mudah, tuan-tuan tanya 2 jam boleh tak? Tak perlu tanya. Petang baru datang. Pagi kita beli, petang datang. Datang ni saya nak bayar tadi. Bayar apa? Hutang. Bukan. Bayar apa? Bayar yang saya beli cash pagi tadi. Tak bayar. Oh, dia kata okey. Jadi cash ke hutan? Jadi cash. Cuma tuan-tuan tak segera bayar. Kenapa? Kerana dia tak minta. Tapi kalau dia minta, wajib segera bayar. Kalau tak ada duit, tak boleh. Kena hutang. Tukar balik akad. Itu dah
Tak apa. Dia sebabkan tak ada item ribawi. Kalau item ribawi tak boleh. Kan air dengan duit kan okey. Tapi kalau item ribawi tak boleh. Tak boleh kena terus tegera. Ini tu kira okey tu. Soalan tu kira dah faham lah. Faham riba nasak, riba liadi. Sebab apa? Sebab takut item ribawi. Nampak tak? Kalau item ribawi tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kenapa? Kerana memang syarat cegah kena bayar dalam majlis akad. Item ribawi tapi air ya masuk item ribawi tapi duit. Duit tak termasuk item ribawi. Settle tuan-tuan. Baik, contoh hutang. Tuan-tuan dah tahu. Kalau cash tak nyatakan hutang dalam majlis. Jadi cash walaupun bayar segera ataupun lambat bayar. Jadi cash. Kalau hutang tuan-tuan tetap kena nyata dalam lafaz akad hutang, akan jadi hutang. Contoh, saya beli air ini RM2 dengan hutang, maka jadi hutang. Sekejap lagi saya akan bayar. Tiba-tiba 5 minit. Contohnya saya janjilah, dia hutang kena nyata. Saya kata 30 minit saya bayar, ataupun petang ni saya bayar, ataupun besok saya bayar. Tiba-tiba 5 minit saja saya bayar. Jadi hutang ke tidak? 5 minit je jarak. Jadi hutang. Baik, apabila hutang tuan-tuan dah faham cash, tuan-tuan dah faham hutang. Apabila hutang, walaupun tak bayar lagi, tetap menjadi milik tuan-tuan. Tak akan menjadi milik penjual. Settle tuan-tuan. Kita nak ringkas. Nak ringkas. Last kali apa dia? Last kali hutang. Dia beza. Hutang ni tuan-tuan, dia bukan aqdul bai', tapi dia panggil aqdul qardi, akad hutang. Dia beza nama. Yang tadi jual beli hutang. Yang ni pula berhutang. Lain. Konsep dia sama. Konsep dia pertukaran milik. Apabila kita hutang tuan-tuan, maka kita boleh milik benda tu. Bukan menjadi milik tuan, tidak. Diri air ini milik kita. Contoh tuan-tuan, saya pergi di kedai roncik, saya kata saya ni tak ada duit seminggu ni. Boleh tak saya nak hutang air? Penjual kata boleh. Tapi syarat dia seminggu lagi kena bayar. Okey, maknanya kita dah deal dengan dia masa untuk tetap. Hutang kena ada masa bayar. Apabila dia kata seminggu bayar, maka kita kena tanya dia. Saya nak bayar dengan apa? Dia kata bayarlah dengan apa pun. Okey. Maknanya tuan-tuan, kerana konsep hutang tak wajib dibayar dengan air. Tak wajib. Hanya wajib dengan dibayar mengikut nilai yang setanding dengan air. Kalau air ini harga RM2, kita boleh bayar dengan air yang sama, ataupun air yang lain dengan harga RM2, ataupun benda lain. Boleh dibayar dengan duit RM2, boleh dibayar dengan makanan RM2, boleh bayar dengan telur harga RM2, boleh bayar dengan buku saya harga RM2. Ini saya nak bagi buku kat Tuan Haji. Kenapa? Nak bayar air dulu, saya ambil RM2. Saya tak nak buku. Tak nak, tak boleh. Kena ikut dia. Kena ikut dia. Tak boleh ikut kita. Ni hutang dia. Dia kata saya tak nak, saya bagi hutang air, kena bayar air. Kalau dia suruh bayar air, kena bayar air. Baik, settle tuan-tuan, hutang. Itu konsep hutang. Sebab kita nak clearkan kita mindset kita tuan-tuan. Apabila sebut hutang, dia akan tergambar di minda kita duit. Betul tak? Hutang apa Tuan Haji? Duit. Sampai kita kata saya nak hutang beras boleh. Beras mana boleh hutang? Duit saja boleh hutang. Punya ridik dia. Duit saja hutang. Tidak. Harta. Maliyah. Apabila harta boleh berhutang tuan-tuan. Duit tu harta ke tidak? Ya, harta. Maka boleh berhutang. Saya nak berhutang motor Tuan Haji boleh? Jangan, jaga-jaga, jangan bagi kat dia. Tukar. Saya tak bagi hutang motor, saya bagi pinjam. Boleh. Saya nak pinjam, nampak cantik motor Abang Zaki. Skuter boleh saya berbulan daripada Jenerang ke sini. Mudah tak jam sikit. Boleh saya berhutang. Berhutang saya tak wajib bayar motor. Tapi kalau dia minta bayar motor juga, kena bayar lah. Kena bayar motor lah. Kena ikut dia. Dia kata, Ustaz boleh berhutang motor saya, tapi jangan bayar motor. Ustaz kena bayar apa? Ustaz bayar kereta kancing. Yang standar dengan motor saya. Kena carilah. Kereta kancing yang standar dengan motor. Motor dia RM5,000. Cari kereta kancing yang RM5,000. Tu dipanggil konsep hutang. Kena kita punya polish minda kita. Hutang ini dia bukan merujuk duit saja. Baik, settle tuan-tuan. Last sekali apa yang saya nak sebut. Saya tak nak jawab pasal riba, kerana Abang Haji kita tak ada malam ni.
Okay, last kali saya nak sebut isu di restoran. Tuan-tuan boleh apply, boleh implement dia punya kaedah ini. Tuan-tuan masuk restoran, tuan-tuan akan duduk. Tak payah cerita, ustaz memang kami duduk pun. Lepas tu sampailah order. Apabila sampai order, kita order siap-siap akan sampai makanan. Biasanya sampai makanan tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat? Bedal, wa balun, wa hantam, wa makan. Tak ada action lain dalam bidang syariat. Sepatut muamalat tuan-tuan, apa muamalat ajar kepada kita, fiqh ajar kepada kita sebelum makan. Ini formula asas. Formula asas tuan-tuan, sebelum makan ataupun kita panggil harta lah, sebelum urus. Nah, itu bahasa akademik dia. Kalau bahasa akademik, sebelum tasarruf, sebelum urus, kita kena pastikan milik kita. Kena pastikan milik kita terlebih dahulu, baru boleh kita bedal, baru boleh kita makan. Jangan makan harta milik orang lain. Saat lagi bayar, saat lagi berbayar makan dulu, mana boleh? Dia kata tak apalah, saat lagi berbayar. Kena pasti milik kita dulu, kita bayar, kita makan. Kan kalau sekejap lagi nak bayar, sekejap lagi baru milik kita. Pastikan menjadi milik kita dulu. Maka tuan-tuan, akad milik ada beberapa akad yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Ini mekanisme. Syariat ni tuan-tuan, dia menyediakan mekanisme sahaja kepada kita. Tak ridik tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pilih mana-mana akad. Pastikan akad itu termasuk dalam akad pertukaran milik. Ini penting. Pertukaran milik. Kenapa? Daripada nasib milik restoran, milik owner, menjadi milik kita, barulah kita boleh makan. Maka tuan-tuan, macam mana nak jadi milik kita? Ada beberapa akad tuan-tuan boleh apply. Pertamanya jual beli cash, yang kedua jual beli hutan, yang ketiganya berhutan, yang keempat tuan-tuan beli hebah. 4 ini tuan-tuan boleh buat mana-mana. Jangan tak mana-mana pun saya tak buat, ustaz, saya makan je. Yang tu kelima. Yang kelima, 4 saya tak buat. Saya buat yang kelima, saya makan dulu, lepas tu saya bayar. Bayar ni atas dasar apa? Itu yang menjadi isu kita. Bayar, saya dah bayar, ustaz. Ya, bayar. Tetapi atas isu apa? Itu yang sedap ceramah kat luar tu. Poin-poin ni yang jadi ceramah kat luar ni. Inilah yang kita nak jelaskan kat tuan-tuan. Muamalat yang kita nak tegakkan. Membangun bersama Islam. Ini kalau saya ceramah di Kelantan. Tagline di Kelantan, membangun bersama Islam. Itu dulu kan pemuda dulu. Yang cerita lah pemuda parti mana? No partisan. Baik, tuan-tuan, yang paling kalau saya personal, tuan-tuan, personalinya saya guna akad berhutang. Yang paling simple. Sebab tuan-tuan, akad jual beli hutan, jual beli cash, tuan-tuan kena panggil dulu cashier. Panggil, kira dek berapa semua ni. Dia kata abang makan air, abang minum air, abang makan nasi RM5. Total semua kawan-kawan saya ni 20. Okey, akad hutang bayar. Saya belilah semua makanan di depan ini dengan harga 20. Settle, tuan-tuan pun makan lah. Dia panggil jual beli cash. Kalau jual beli hutan, tuan-tuan panggil dia, kira dulu. Kira berapa total, dia kira nasi sekian, air sekian, semua total RM50 meja abang. Saya bayar sekejap lagi. Jangan cakap hutang kat dia. Hutang dia tak bagi. Saya bayar sekejap lagi hutang lah. Ataupun tuan-tuan nak direct pun tak apa. Tokek, saya bayar saya hutang 30 minit. Okey lah, 30 minit. Jangan cakap saya hutang. Oh, memang dia hambat balik. Dia halau balik. Kedai kami tak terima hutang, cash only. Tak terima hutang, balik. Dengan nasi-nasi dia ambil. Yang kedua, payah ke tidak tuan-tuan? Payah juga nak ambil yang kedua. Sebab cashier kadang-kadang dia kata, makan ban, makan. Kita makan tak bayar baru tahu. Biasanya tuan-tuan, kalau pengalaman saya, kita kata kira ban, kira. Tak apalah ban, makan dulu. Baik orang kita. Cuba pergi McDonald tuan-tuan. Cuba pergi McDonald, KFC. Ini dia amal betul Islam. Dia kena bayar dulu baru makan. Ada ke cashier McDonald kata, ban makan dulu. Tak ada punya. Yang kita orang Melayu ni dia lembut betul. Tapi kita nak balik dia suruh bayar lah. Yang paling mudah tuan-tuan, yang paling mudahnya, satu agak payah, yang kedua agak payah, yang ketiga dengan keempat paling mudah. Ketiga apa dia? Ketiga berhutang. Apabila dah bagi tuan-tuan air, tuan-tuan boleh minum. Tapi ingat, tuan-tuan niat ketika tuan-tuan nak minum, aku berhutang air dan nasi. Hutan ada dua lafaz tuan-tuan. Pertama lafaz sarih. Lafaz sarih jelas. Ban, saya berhutang dulu air dengan nasi ni.
Gak lagi saya bayar. Itu dipanggil lafaz berhutang. Bukan lafaz akad jual hutan, lain. Lafaz berhutang. Dia nak hutankan nasi dengan air. Dia nak berhutang nasi dengan air, sekejap lagi dia bayar. Pelik tuan-tuan. Ni pelik sikit ni. Tapi boleh amalkan. Jangan bimbang tuan-tuan. Tak sesak. Jangan bimbang. Ataupun tuan-tuan guna yang kinayah. Ini biasa saya guna. Kinayah. Kinayah ni tak perlu cakap kat dia. Kita niat saja. Kinayah ni ada dua. Ada lafaz sarih kinayah dan ada tanpa lafaz niat. Niat termasuk kinayah. Niat apa? Aku hutan nasi dan air. Lepas kita dah makan, dah bedal semua kenyang, nak balik. Jangan balik. Terus bayar. Niat kita bayar bukan jual beli. Niat apa tuan-tuan? Niat aku bayar hutan. Aku bayar hutan. Settle. Apabila ada mana-mana akad tuan-tuan, apa yang tuan-tuan makan itu tidak haram. Ini penting. Disebut dalam kitab, apa nama ini, penawar bagi hati. Tuan-tuan belajar bab jaga perut. Dia jaga jangan masukkan unsur-unsur haram dalam perut. Antaranya makanan tidak ada akad tuan-tuan. Jaga. Makanan yang tak melalui mana-mana akad yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala, maka hukum dia tak sah milik kita. Kena bayar balik hutang dia. Wallahu a'lam. Kita ekspreskan tuan-tuan. Kalau ikut nak hurai banyak lagi, insya-Allah kita jumpa bulan depan. Mudah-mudahan tuan-tuan bulan depan ini tidak lagi disambung PKPB. Mudah-mudahan. Kalau dia sambung lagi kan cuti lagi lah. Terima kasih banyak tuan-tuan atas perhatian tuan-tuan. Terima kasih atas sanggup sudi tunggu lama malam ni. Kerana last kali ni lama langgar PK. Langgar arahan. Oleh kerana pengerusi ada, Big Boss kita duduk depan sekali tu, saya berani lanjutkan masa tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.